Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Alhamdulillah. Pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian setiap pagi menggunakan kitab Fiqh Mazhab Syafi'i Tanwir Al-Masalik. Pagi ini kita sampai tajuk Faslun fis siwak. Fasal bersiwak. Yundabus siwaku fi kulli waqtin. Sunat bersiwak pada setiap waktu. Nabi kita kerap bersiwak, membersihkan gigi. Jadi sunat banyak kali membersihkan gigi. Sama ada dengan berus gigi, sapu tangan atau dengan kayu. Kayu yang terbaik ialah kayu arak. Sebab Nabi guna kayu ni, kayu arak. Arak tu nama pokok. Biasanya diambil akak dia. Akak pokok arak. Di Mekah banyak dijual ni, arak. Ni ambil akak dia. Sebab tu kita balik, kita tengok macam ada habuk-habuk pasir, tanah. Akak. Ataupun diambil ranting. Jadi sunat. Sebelum kita baca Quran, sunat kita sugi sikit gigi. Gigi kita tak akan ada kotoran sebab kerap kali dibersihkan. Tapi kita sugi juga untuk baca Quran. Guna tangan kanan, mulakan sebelah geraham kanan. Sugi secara melentang. Diakhiri dengan geraham kiri. Dan sunat kita sugi lidah. Rupa-rupanya di lidah ini ada urat-urat macam urat tapak kaki. Bila kita sugi lidah secara menegak dari hujung sampai ke dalam tu, dia ada urat-urat dia macam hurut tapak kaki, refleksi. Jadi sunat sugi. Kayu sugi ni janganlah sampai sejengkai. Jangan panjang sangat. Dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Matni Abi Syuja', kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, disebut makruh menggunakan kayu sugi yang terlalu panjang melebihi sejengkal. Lebih dari sejengkal. Pegang, kita sugi.
Jadi untuk baca kitab, sunat sugi baca Quran, sunat sugi nak berselawat kat Nabi, sunat sugi nak masuk rumah sebelum bagi salam, sunat kita sugi dulu. Nanti kita akan baca hadis-hadis berkaitan sugi, insya-Allah. Bahkan sugi ni juga memudahkan roh keluar dari badan. Roh keluar ni sakit. Rasulullah SAW pun rasa sakit. Roh Nabi dicabut, sakit. Apatah lagi roh kita yang banyak berdosa. Jadi sugi ni dia macam minyak pelincir. Dia keluar tu mudah, dia keluar tu lincin. Sakit memanglah sakit. Dan orang yang bersugi sebelum mati, maka matinya itu mendapat husnul khatimah. Matinya itu seperti mati Nabi. Iqtidaan bi Rasulillah. Mencontohi, meniru cara Rasulullah. Rasulullah wafat. Sebelum wafat, Rasulullah sempat bersiwak terlebih dahulu. Jadi orang sakit, sediakan tasbih. Sambil-sambil sakit tu dia boleh pegang biji tasbih. Dia boleh berzikir banyak-banyak kepada Allah. Isi masa sakit tu dengan merayu, memohon ampun, memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sediakan biji tasbih kepada pesakit. Orang sakit pun ingatkan anak-anak, kalau aku sakit, kau bagi sediakan tasbih. Selain sediakan handset untuk berhubung, itu nombor 2. Itu tak perlu saya peringat. Semua orang ada handphone masing-masing. Sediakan tasbih. Kemudian kayu sugi pun penting juga. Mana tahu sakit tu membawa maut. Dia kerap bersugi. Mudah-mudahan Allah bagi husnul khatimah. Allah mudahkan kematian tersebut. Sunat bersiwak pada setiap waktu. Kerana Nabi SAW selalu mengamalkannya dalam kehidupan Nabi. Sehinggakan di saat-saat akhir kematiannya, baginda masih mengamalkan sugi. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakrin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara kepada Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana musnidatuhu ila sadri. Ketika itu aku sedang menyandarkan Rasulullah ke dada aku. Kepala Rasulullah bersandar di dada Sayyidatina Aisyah. Ketika itu aku sedang menyandarkan Rasulullah ke dadaku. Kayu siwak yang muda ada bersama Abdurrahman. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bih. Abdurrahman ni dia masuk nak ziarah Rasulullah di rumah Sayyidatina Aisyah. Dia duk pegang kayu sugi. Beliau sedang bersugi dengannya. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarah. Lalu Rasulullah menghulurkan pandangan ke arahnya. Fa'akhaztu siwak. Maka aku mengambil kayu sugi itu daripada Abdurrahman. Faqadimtuhu. Aku memotongnya. Sebahagian riwayat aku menggigitnya. Sayyidatina Aisyah gigit. Wa tayyabtuhu, dan aku juga menuangkan air dan membersihkan kayu tu. Aku bersihkan, aku gigit, macam-macam lah. Kemudian rupa-rupanya Rasulullah nak minta pinjam. Nabi dah tak larat dah, nak bercakap pun tak boleh. Nabi buat muka, tengok sekayu sugi. Dalam riwayat lain Sayyidatina Aisyah tanya, wahai Rasulullah, Rasulullah nak pinjam kayu sugi dia ke? Rasulullah menganggukkan kepala, tanda ya. Nak cakap tak larat dah, sakaratul maut. Tunjuk memek muka, tunjuk keadaan Rasulullah ingin sangat-sangat nak pinjam kayu sugi Abdurrahman bin Abi Bakar, adik kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ambil,
Sayyidatina Aisyah basuh, potong sikit, kemudian Sayyidatina Aisyah gigit bagi lembut. Jadi di kayu sugi itu ada kesan air liur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lepas itu dia bagi kat Nabi. Itu yang dia berbangga, dia kata Nabi wafat bercampur air liurku dengan air liur Nabi. Ada hadis Sayyidatina Aisyah berbangga. Dia kata dia tak akan lupa dan dia bangga sangat-sangat kerana Nabi wafat, air liurku bercampur dengan air liur Nabi. Di kayu sugi itu ada air liur Sayyidatina Aisyah, kemudian bagi kat Nabi, Nabi sugi. Jadi di kayu sugi itu ada air liur Sayyidatina Aisyah, campur pula dengan air liur Nabi di kayu sugi itu. Banyak hukum yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Antaranya boleh pinjam meminjam, walaupun kayu itu milik Abdul Rahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nabi minta pinjam. Jadi tak ada rasa geli, tak ada rasa apa, no? Boleh pinjam. Cuma kita orang Melayu ni tak akan pinjam. Jenis geli. Biasa pinjam tak? Baru gigi kawan. Kalau di asrama, pinjam sabun tu biasalah. Sebenarnya bukan pinjam tu, minta sikit. Tapi orang duduk asrama ni main pinjam sikit sabun, pinjam shampoo tu kan pinjam. Tu perhabis. Pinjam ni benda yang tak hilang dia punya objek ain dia tu. Pinjam ubat gigi, tu style duduk asrama. Siapa duduk asrama tahulah. Tak pinjam, bukan orang duduk asrama. Beru gigi pinjam tak? Kalau beru gigi pun pinjam, kira ukhuwah tu bagus sungguh lah. Tapi dalam COVID ni jangan pinjam lah, takut berjangkit. Boleh pinjam, harus pinjam. Harus. Ini cerita real lah Nabi kita nak meninggal dunia, nak wafat. Nabi kita pinjam kayu sugi Abdul Rahman bin Auf. Kita baca bagi habis dulu hadis ni. Kemudian aku serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda terus bersugi. Fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istinanan qat ahsana minhu. Aku sama sekali, kata Aisyah, tidak pernah melihat baginda bersugi sebagus itu. Rasul sugi pelan-pelan, nampak tenang, nampak bagus. Sugi. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isbi'ahu. Belum sempat selesai bersugi, baginda mengangkat tangan atau jarinya sambil berkata, thumma qala fir rafiqil a'la. Nabi angkat tangan ataupun Nabi angkat jari telunjuk. Kemudian Nabi sebut fir rafiqil a'la thalathan. 3 kali Nabi sebut fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Maksudnya aku memilih untuk berdamping dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Aku memilih itu kerana Nabi ni bila dah sampai sakaratul maut, malaikat akan tanya soalan dengan penuh adab. Nak meninggal dunia atau pilih lanjut usia. Boleh pilih. Nak tinggal dunia ni, nak ke alam barzah, ataupun tuan boleh pilih juga minta dekat Allah lanjut usia. Allah akan bagi peruntukkanlah beberapa tahun lagi. Semua Nabi-Nabi macam tu. Dalam buku saya, Nabi Muhammad bercerita 40 hadis. Nabi Muhammad bercerita, Nabi Musa nak dicabut nyawa dia, malaikat pun bagi tahu. Ni saya nak cabut nyawa, tapi tuan pilihlah, pilih jumpa Allah atau kalau nak minta lanjut usia pun boleh. Dan malaikat ajak cara meminta lanjut usia. Kalau nak minta lanjut usia, Allah izinkan, wahai Musa, kamu letak tangan kamu atas kulit lembu jantan. Tapak tangan kamu atas kulit lembu jantan. Di bawah tapak tangan kamu tu ada bulu-bulu lembu jantan. Ada kulit dan ada bulu-bulu. Mengikut bilangan bulu tersebutlah
Kalau bulu tu ada 200, Allah akan lanjutkan usia kamu 200 tahun. 200 tahun. Kalau bulu dia ada 100, Allah akan lanjutkan 100 tahun lagi. Jadi kamu letak tangan kamu. Disediakan matnis thawr, kulit lembu jantan. Memang malaikat bawa siap dah. Kamu pekuk dengan tapak tangan kamu sebanyak bilangan bulu kulit lembu jantan ada bulu dia tu, selai Allah panjang kau umur setahun. Kalau ada 100 helai, 100 tahun. Kalau ada 250 helai bulu, 250 tahun. Kemudian Nabi Musa tanya, ini lanjut usia ni sekali saja kah? Nanti boleh lagi tak? Kalau sakaratul maut nak minta, malaikat kata tak boleh. Peluang hanya sekali. Nabi Musa kata, kalau begitu aku pilih mati. Aku nak jumpa Allah. Aku tak mahu kulit-kulit lembu semua ni. Semua Nabi-Nabi apabila diberi pilihan antara mati, yakni jumpa Allah, dan pilihan kedua lanjut usia, semua Nabi-Nabi memilih untuk jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada pilihan. Malaikat takkan mai tanya soalan macam tu. Tuan Haji, hari ini dah sampai masanya saya nak cabut nyawa Tuan Haji, tapi Tuan Haji masih ada pilihan untuk minta lanjut usia. Malaikat tak tanya macam tu dah. Itu hanya untuk Nabi-Nabi. Tolong ambil saya buku 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Okey. Jadi Nabi sebut fir rafiqil a'la, maksudnya aku memilih untuk berdamping dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Aku memilih untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Nabi pilih itulah. Sugi. Betul, Nabi menjawab soalan malaikat. Baginda mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali. 3 kali. Malaikat tanya, nak meninggal dunia ke nak lanjut usia? Aku pilih jumpa Allah. Malaikat tanya lagi, nak meninggal dunia ke Tuan? Tuan cakap betul-betul. Nak meninggal dunia ke macam mana? Saya pilih nak jumpa Allah. Boleh juga kalau Tuan nak minta lanjut usia, boleh lagi ni. Allah boleh panjang umur. Aku pilih jumpa Allah. 3 kali Nabi sungguh-sungguh nak jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindunya Nabi-Nabi ni kepada Allah. Ni buku 40 hadis Nabi Muhammad bercerita, mendidik umat di Taman Kisah. Ini antara buku yang saya susun. Di belakang ni kita letak gambar Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, guru saya. Kerana beliau, kebanyakan kitab-kitab yang saya susun, beliau semak terlebih dahulu dan beliau menulis kata-kata aluan. Ini RM15. Bagi yang nak dapat kitab ni, boleh baca di dalamnya kita letak hadis. Di dalamnya kita letak hadis. Ada hadis, ada terjemahan dan ada huraian. 3 bahagian lah, hadis, terjemahan dan huraian. Jadi cerita ni Nabi yang bercerita, berkisah kepada para sahabat, dan bukan cerita dongeng. Hadis-hadis yang sahih. Dalam mana-mana buku saya, di hujung saya akan letak takhrij. Maksud takhrij ini ambilan hadis. Hadis pertama ambil daripada mana, kitab apa, bab apa, dan juga nombor hadis secara detail dinyatakan di hujung kitab. Jadi kitab ni ada 42 hadis, maka kita buat takhrij 42 hadis. Bagi penuntut-penuntut ilmu, mereka boleh rojok dan boleh tengok darjat hadis. Hadis ni riwayat siapa, Imam Bukhari contohnya, dalam kitab mana, nombor hadis boleh buat carian. Ini untuk memastikan kesahihan cerita dan hadis tersebut. Okey, baik. Tadi kita cerita Nabi Musa, Nabi Musa dia boleh ada peluang. Nabi-nabi lain pun boleh ada peluang untuk sambung hayat, lanjut usia. Kita tak ada. Kita walaupun hari lahir kita orang sebut semoga umur panjang, lanjut usia, usia kita terhad. Usia kita terhad, mahdud, umur mahdud. Umur kita ni terhad.
tu hanya doa pemanis mulut saja. Semoga Allah lanjutkan usia, semoga Allah panjangkan umur. Tu doa pemanis saja. Umur kita terhad sampai masa ajal, tak akan bertambah, tak akan kurang. Itu maksud ajal. Tempoh ajal makna tempoh. Dah sampai ajal makna sampai tempoh. Sampai tempoh dia expired tu matilah. Ada tarikh lahir, maka akan ada tarikh mati. Ada sijil kelahiran, akan ada sijil kematian. Begitu. Tapi doa panjang umur, lanjut usia ni sebenarnya yang kita aminkan itu, orang doa semoga panjang umur ustaz, kita pun amin. Panjang di sudut barakahnya. Barakah. Umur banyak tu juga tapi barakah. Berkat. Imam Nawawi umur dia 45, terhad umur dia banyak tu je. 45 tahun Allah cabut nyawa dia, meninggal. Tapi berkat dia sampai sekarang orang baca kitab dia. Nak berkat ni kita kena berjasa. Jasa. Orang masih kenang, orang masih menghargai, orang masih doa, orang masih baca, terjemah kitab-kitab dia. Walaupun umur dia 45 tahun saja, tapi sampai ke hari ni, sampai sekarang, seolah-olah dia masih berperanan, masih menyumbang. Orang kata, Imam Nawawi cakap, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, kalau dalam tanah air kita ni, orang duk baca kitab Syekh Daud Al-Fatani, orang duk buat seminar, orang duk cerita, macam Tok Guru tu duk hidup lagi. Dalam pepatah Arab, ada orang yang tidak berguna, walaupun masih hidup, tapi sebenarnya telah mati. Bangkai bernyawa, bahasa Melayu panggil. Ada orang masih hidup, tapi sebenarnya sudah mati, tidak berguna. Bangkai bernyawa. Tapi ada orang sudah mati, tapi masih berperanan, masih bermanfaat. Jadi yang kita minta panjang umur, lanjut usia ni, minta barakah, keberkatan dalam umur. Baik. Belum sempat selesai bersugi, baginda mengangkat tangan atau jarinya sambil berkata, aku memilih untuk mendampingi Tuhan yang Maha Tinggi. Baginda mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Thumma qada. Kemudian baginda pun wafat. Jadi kalimah al-akhirah, kalimah terakhir yang keluar daripada mulut Nabi, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي رواه البخاري. Aisyah berkata, baginda wafat antara dadaku dan leherku. Tersandak tu lah. Dalam sandak macam ni. Dan riwayat yang lain, Sayyidatina Aisyah berbangga, Rasulullah wafat dalam bilikku. Yang kedua, memang hari kewafatan Rasulullah itu giliran Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Kan Sayyidatina Aisyah ni rumah dia, bilik dia, yang kita duduk ziarah tu, kita duduk bagi salam tu, itu asalnya bilik Sayyidatina Aisyah. Rasulullah sakit. Beberapa hari, beberapa minggu Rasulullah sakit tu, ketika Rasulullah masih kuat, Rasulullah masih bergilir-gilir, berpindah-pindah. Rumah isteri ni, rumah isteri ni, rumah isteri ni. Tapi minggu terakhir, Nabi dah tak larat, Nabi bincang dengan semua isteri-isteri Nabi, mereka bersetuju, Rasulullah tinggal saja di rumah Sayyidatina Aisyah. Siapa yang kena giliran, isteri mana yang kena giliran, isteri itu yang akan mai jaga Rasulullah. Tapi hari Rasulullah wafat tu, memang giliak Sayyidatina Aisyah. Dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Bersandak di dada Sayyidatina Aisyah. Kemudian air liur Nabi bercantum dengan air liur Sayyidatina Aisyah dekat kayu sugi. Ya Allah, kurniakan kami umur yang diberkati. Doa daripada Wan Rogayah Muhammad. Amin, amin, amin. Ya Allah, panjangkan umur kami itu dalam kurungan berkatilah umur kami. Berkat.
Cuba bayang Imam Nawawi umur 45 tapi kitab dia satu almari tak cukup. Kitab dia beratus-ratus kitab. Tebal-tebal pula. Tebal-tebal pula. Nah, ni kitab majmuk yang saya beli ni. 2 kaki lebih panjang dia. Lebar. Masya Allah. Tabarakallah. Macam mana? Umur 45 tahun saja. Tapi menulis itu kitab yang tebal-tebal. Subhanallah. Kagum orang tengok. Itulah berkat. Berkat. Masa 24 jam juga sehari macam kita. Kita makan, dia pun makan. Kita tidur, rehat. Takkan dia tak tidur, dia pun tidur. Tapi itu berkat. Dia sempat menulis. Dia tulis Sahih Muslim. Dia buat huraian Sahih Muslim. Huraian terbaik bagi kitab Sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari pun Imam Nawawi cuba untuk huraikan Sahih Bukhari. Tapi umur dia singkat 45. Allah Ta'ala cabut nyawa. Tak sempat dia sempurnakan. Di awal Kitabul Iman, Sahih Bukhari ni mula dengan Kitabul Iman. Imam An-Nawawi dah tulis dah huraian hadis Sahih Bukhari. Seandainya Allah panjangkan umur dia, dia akan buat macam Sahih Muslim. Sahih Muslim dia hurai, Masya Allah, tulisan Imam Nawawi menghuraikan hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari dia tak sempat, hanya beberapa helai je dia sempat tulis. Nah, itu ulama yang kita kena contohi. Ada masa, manfaatkan masa kita bagi ilmuwan menulis. Inilah jasa wakaf kita kalau kita mati. Mudah-mudahan kitab-kitab kita ni dimanfaatkan oleh Allah, oleh masyarakat. Maka sampailah pahala ilmu bermanfaat yang Nabi janjikan itu, insya-Allah. Aisyah berkata, baginda wafat antara dadaku dan leherku. Satu isu, kan Nabi sebut, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Siapa yang kalam terakhirnya la ilaha illallah, masuk syurga. Jadi itu pun kita kena doa juga. Allahumma khtim ajalana, ya Allah, tutuplah, akhirilah ajal kami, tempoh hidup kami. Ajal tu tempoh hidup. Akhirilah ajal kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab Nabi janji, sahabat tanya, wa in zana wa in saraq, sekalipun orang tu pernah berzina, pernah mencuri, ya Nabi kata, kalau dia pernah berzina, pernah mencuri pun, kalau dia boleh sebut la ilaha illallah, syurga. Maknanya dia dah taubat, Allah terima taubatnya, Allah mudahkan dia sebut la ilaha illallah. Tapi isunya Nabi kita sendiri tak sebut la ilaha illallah. Nabi kita sebut fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, 3 kali Nabi ulang. Maka ulama buat kesimpulan, sebenarnya bukan la ilaha illallah sahaja. Yang penting, bila kita nak mati, kita minta ke Allah kalimah tayyibah. Kita cakap hak elok-elok. Kita cakap hak elok-elok. Kita puji, kita sebut nama Allah. Ataupun kita nak mati tu, kita harus selawat dekat Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, cucurilah selawat, rahmat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita mati, lastnya selawat. Maka insya-Allah mati tu dikira husnul khatimah. Tak mesti la ilaha illallah sahaja. Apa-apa kalimah tayyibah, kalimah-kalimah yang baik. Ataupun tengah duk baca Quran, mulut kita ni duk baca Quran, tiba-tiba dia tu rebah jatuh, mati. Alhamdulillah, ending dia tu mau baik lah, mau baik. Ada orang tengah azan, hayya ala salah, panggil orang semayang, bagus, dia pun rebah jatuh, mati. Ada orang ketika sedang menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, duk tengah sujud tu, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, mati dalam sujud. Jadi kita minta
Allah akhiri ajal kita dengan la ilaha illallah, atau apa-apa kalimah yang baik-baik. Bukan duk tengah mengumpat, duk tengah mengatakan orang, duk tengah buah maksiat. Ada orang mati di rumah pelacuran, duk tengah berzina, na'udzubillahi min zalik. Ada orang mati minum ketum, overdose. Dia minum terlampau banyak sampai mati. Ada na'udzubillah. Walaupun macam tu, kita tetap semayangkan dia. Mati bunuh diri pun semayang kafan. Harap-harap Allah Ta'ala mengampuni. Kita tak boleh kata orang kafir. Kita tak boleh kata orang buat maksiat ni kafir. Ahli sunnah wal jamaah tidak keras. Masih ada ruang rahmat Allah, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi orang tu tak murtad terang-terangan, mati buat maksiat ini, tetap muslim, tetap mukmin pada pandangan ahli sunnah wal jamaah. Hakikatnya serah kepada Allah. Cuma Nabi sebagai ketua negara, Nabi tak mau semayang. Ada mayat, ada sahabat Nabi yang mati bimishqas, dia tikam dengan lembing tajam, dia bunuh diri. Nabi tak mau. Nabi tak mayang. Orang minta Nabi jadi imam, Nabi tak mau. Tapi sebagai fardu kifayah, itu yang timbul istilah fardu kifayah. Itu yang timbul istilah fardu kifayah. Mana fardu kifayah tu macam mana timbul dia? Nabi kata kepada sahabat, sallu ala akhikum. Kamu semua hampa semayanglah dekat, masih lagi semayanglah dekat saudara kamu, adik-beradik kamu tu, hak bunuh diri tu pun masih al-ukhuwah al-islamiyah, masih persaudaraan Islam tu masih ada. Hampa semayang, aku tak mau semayang. Itu maksud fardu kifayah. Fardu kifayah tak wajib buat semua. Ada orang buat, maka Nabi tak payah buat. Seandainya solat jenazah tu fardu ain, kata ulama, Nabi tak akan melarikan diri daripada semayang. Jadi bila Nabi kata hampa semayang, aku tak semayang. Pasal aku ketua negara, aku Rasulullah, aku kena tunjuk tegah. Aku tak suka bunuh-bunuh diri ni, aku tak suka, dosa besar. Tapi hampa kena semayang. Jangan hampa boykot pula. Sallu ala akhikum, hampa kena semayang. Jangan tak semayang pula. Sebab fardu kifayah kena ada yang buat. Kalau semua tak buat, semua dosa. Itu timbulnya. Jadi kita kena belajar. Fiqh ni kena belajar. Orang kata semayang banyak fardu kifayah, apa dalilnya? Dalilnya itulah kes kematian bunuh diri. Satu kes. Kes kedua, ada seorang makcik ni, dia kulit hitam. Dia duduk cuci masjid. Dia sukarela, dia pergi Masjid Nabawi, dia cuci. Dia bawa penyapu, kita boleh bayang lah. Dia bawa penyapu, dia bawa cam, dia bawa kain lap sana, lap sini, buang sawang ke apa kan. Dia sukarela. Makcik ni sukarela. Dia bukan siap, tapi dia khidmat lah rumah Allah. Dia perempuan, kulitnya hitam tapi hatinya putih. Macam Maryam juga. Maryam ni, dia perempuan. Maryam, ibu Nabi Isa, dia perempuan. Dia bekerja membersihkan Baitul Maqdis. Kerja bersih masjid ni satu kerja yang mulia. Kerja mulia. Nabi lama tak nampak makcik kulit hitam ni. Ada berapa hari, maknanya dia tu menarik perhatian Rasulullah. Rasulullah aja yang perhati makcik tu. Bagus, duduk cuci-cuci masjid, apa semua kan. Tapi Nabi banyak hari tak nampak. Nabi tercari-cari, Nabi tanya para sahabat, mana? Saya sebut Maktam boleh kot, sebab dia hitam. Maktam lah. Nabi tanya para sahabat, wahai para sahabat, aku tengok banyak hari, aku tak nampak Maktam. Perempuan kulit hitam tu, mana Maktam? Maktam yang duk main sapu masjid ni lah, duk bersih masjid, duk cuci masjid, mana pergi dia? Sahabat kata, Maktam tu dah kembali ke rahmatullah beberapa hari lepas, dah mati dah beberapa hari lepas. Faghadiba. Rasulullah marah. Rasulullah tahu tak bagi tahu. Dia meninggal bila ni? Beberapa abang 3 hari lepas. Kenapa tak bagi tahu aku? Maka ada dua jawapan sahabat. Jawapan pertama, ada sahabat kata, alah, dia tu kerja cuci masjid, sapu tik cicak je. Dia bukan kerja hebat. Dia bukan kibarus sahabah. Dia bukan sahabat-sahabat yang besar. Dia takat cuci masjid. Kalau bahasa kita, dia bukan lawyer, dia bukan engineer, dia bukan teacher, dia bukan lecturer. Dia tok siap je pun
Tok Siok pun siap sukarela, tak dilantik pun. Ada sahabat yang mempelekeh kerja buat perempuan ni. Nabi bertambah marah. Nabi kata, kalau hangpa nak tahu, itu kerja paling mulia. Dia kerjaya cuci masjid ni kerja yang sangat mulia di sisi Allah, mendapat pandangan Allah dan pandangan Rasulullah. Rasulullah duk perhati, Rasulullah seronok tengok dia duk cuci masjid. Rasulullah marah. Itu satu jawapan, kena marah dah. Marah kerana Allah. Ada sahabat lain bagi jawapan yang kedua, yang ni meredakan kemarahan Rasulullah. Jawapan kedua, wahai Rasulullah, makcik kulit hitam Mak Tam tu, dia meninggal malam lepas Isya. Kemudian kami segerakan mandi kafan semua. Tengah malam tu juga keluarga dia minta urus mandi kafan, semayang, dan kami kebumikan tengah malam. Jadi kami tak sampai hatilah nak pi maklumkan kat Rasulullah, nak pi ketuk pintu, nak pi Assalamualaikum, takut terganggu waktu rehat Rasulullah. Sebab Rasulullah bukan tidur banyak, tidur sikit je. Kalau orang gerak, pakai tak tidur langsung malam tu. Ada sahabat bagi jawapan tu, maka Rasulullah kata khairan. Okeylah, tak apalah. Jadi, apapun Nabi kata, oleh kerana aku tak tahu, hari ni baru aku tahu, hampa bawa aku, pergi tunjuk kat aku, mana kubur Mak Tam ni. Sahabat pun pergi tunjuklah, ni dah kubur dia dekat Baqi'. Saya pun tak tahu. Kalau kita tahu, kita boleh pergi ziarah, kita masuk Al-Baqi', kita boleh cari. Tapi Saudi dia tak ada tulis apa semua kan. Okey, baik. Nabi pi, sahabat pun tunjuk secara spesifik di mana kubur dia. Maka Nabi solat jenazah di atas perkuburan Baqi', khusus untuk perempuan kulit hitam yang tukang cuci Masjid Nabawi. Nabi solat jenazah. Dan kata Nabi, Allah terangkan kubur dia dengan solatku. Allah terangkan kuburnya, dan tempias cahaya kubur dia itu menerangi perkuburan yang lain. Subhanallah. Jadi kita minta, kita jadilah manusia yang berjasa. Kita sebarkan ilmu. Yang boleh tulis, buat buku tulis. Yang tak boleh belajar, kalau sekarang media sosial ni share kuliah-kuliah ilmu ni, kita tekan share saja. Orang lain boleh tumpang manfaat. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi husnul khatimah, mati sebut lafaz yang baik, la ilaha illallah, mati sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati sebut macam Nabi fir rafiqil a'la. Apa-apa kalimah yang baik sebagai kalimah terakhir sebelum meninggal dunia, maka itu dipanggil husnul khatimah. Jadi tadi saya selit istilah fardu kifayah tu dalam bab sembahyang mayat. Yang pertama, kes mayat bunuh diri, Nabi mengelak diri dari solat, tapi Nabi suruh sahabat solat. Itu makna fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqatal ithmu 'anil baqin. Ta'rifnya, idza qama bihil ba'du, apabila telah dilaksanakan oleh sebahagian manusia, saqatal ithmu, maka gugur dosa 'anil baqin, daripada orang yang tak buat. Ada orang buat, bukan kita tak payah. Ada orang buat, kita tak berdosa lagi. Fardu kifayah. Yang kedua, dalil kedua fardu kifayah solat mayat ni ialah perempuan kulit hitam ni mati, sahabat-sahabat semayang, sahabat-sahabat tak pi kejutkan Nabi, sebab sahabat pun faham solat jenazah ni bukan fardu ain, wajib atas tiap-tiap individu. Dia fardu kifayah. Nabi tak semayang pun tak apa, biar kami je semayang. Itu kefahaman para sahabat. Jadi dua dalil, kes bunuh diri dan kes kematian pencuci Masjid Nabawi. Dua hadis inilah yang timbulnya istilah fardu kifayah. Fiqh kena mengaji. Nanti ini jilid pertama tuan-tuan. Ini Tanwir Al-Masalik, jilid pertama ni khusus taharah saja. Taharah saja. Nanti akan ada lagi kitab nombor 2, Tanwir Masalik Fiqh Mazhab Syafi'i. Saya akan cetak, mula cetak minggu depan, bab solat pula, bab solat. Ni bab solat. Ini bab solat. Saya mau perbetul tulisan ni bab solat. 500 muka surat. Tanwir Al-Masalik bab solat. Bab solat. Jadi saya tulis sendiri, cetak sendiri, edit apa semua ada kawan buat, design.
Dan buku ni telah disemak oleh Sahibus Samahah Mufti Pulau Pinang dan juga Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, hafizahumallahu ta'ala. Jadi stok yang nombor 1 ni, stok ni masih banyak. Bab taharah. Tuan-tuan yang nak memiliki boleh order melalui saya. Ada nombor telefon yang audio kuliah share. Kita nak habiskan stok ni, kumpul modal untuk cetak nombor 2 pula. Nombor 2 lagi tebal, modal cetak dia pun tebal jugalah. Jadi tuan-tuan boleh bantu saya, bantu dengan cara membeli buku-buku, kitab-kitab, supaya kita lebih aktif menyusun, menulis dan kos cetak, insya-Allah. Ini nombor 1 bab taharah yang kita duk baca pagi-pagi ni, nombor 1. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, boleh belik, boleh bertalaki. Talaki makna ada kitab, boleh tengok tang mana saya baca, itu lebih baik, insya-Allah. Okey. Jadi Nabi bersugi sebelum Nabi meninggal dunia. Sunat sugi pada setiap waktu, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa, maka makruh bersiwak selepas gelincir matahari, yakni masuk waktu zuhur. Zuhur sampai maghrib bagi orang yang puasa sunat, puasa qada, puasa Ramadan. Zuhur sampai maghrib tu, zuhur sampai maghrib makruh. Bagi orang puasa, tak puasa tak apalah, makruh. Kita tengok apa sebab. Sebab jadi makruh. Okey, kita tengok hadis tentang siwak ni. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb." Rawahu An-Nasa'i. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersugi dapat menyucikan mulut dan mendapat keredaan Tuhan. Allahu akbar. Masya Allah, hebat Ustaz. Bukan hebat kita nak tolong sampaikan, sebarkan ilmu yang ditinggal oleh Allah dan Rasulullah. Dan mudah-mudahan tulisan ini memberatkan timbangan. Itu yang saya harap sangat-sangat. Tulisan memberatkan timbangan di akhirat. Sebab ada hadis, yuzan, ditimbang. Tuzan, ditimbang. Midadul ulama, dakwat ulama. Kita bukan ulama, kita hanya mencontohi ulama. Ditimbang dakwat ulama dengan darah syuhada. Itu hadis. Ditimbang dakwat ulama, tinta, karangan, buku, kitab, ditimbang. Allah nak tunjuk mana lebih berat. Bidima'i syuhada, dengan darah orang mati syahid. Dakwat tak banyak, darah orang mati syahid dikumpulkan. Bila ditimbang, walaupun dakwat yang kita guna tu taklah berat mana, tapi di sisi Allah, dakwat ulama lebih berat daripada darah syuhada. Dakwat ulama lebih berat daripada darah syuhada. Siwak juga sunnah untuk wanita juga ke? Ya. Sugi, berberus gigi, sunat kepada semua golongan. Termasuk orang perempuan. Jadi bagi Imam Syafi'i, orang puasa lepas zuhur, lepas asar makruh. Lepas zuhur dengan lepas asar makruh gosok gigi. Kenapa? Supaya tidak hilang bau mulut orang berpuasa yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Mulut biasanya akan berbau selepas zuhur. Ini bau asli. Lepas zuhur, kita tak makan tengah hari, perut kita kosong, dia akan keluar bau. Bukan bau mulut, sebenarnya bau daripada badan perut kita ni naik bau. Jadi Allah suka bau tu, jangan kita hilangkan biar api lah. Tak payah duk gosok biar api sebab Allah suka. Kita tengok hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil miski, muttafaqun alaih. Daripada Nabi SAW bersabda, bau mulut orang berpuasa, bau hak lepas zuhur dan lepas asar tu, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Adapun mazhab-mazhab yang lain, mereka sebut macam ni. Antaranya Imam Abu Hanifah. Dia faham hadis ni,
Bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari kasturi. Imam Abu Hanifah kata, tu tera mulut busuk, tera mulut dia berbau pun Allah sayang. Kalau mulut dia wangi, lebih-lebih lagi lah Allah sayang. Imam Abu Hanifah, pandangan dia begitu. Maka Imam Abu Hanifah syorkan, hilangkan bau tu, gosok gigi, walaupun lepas zuhur, lepas asar. Kalau mulut tu busuk sangat, cakap dengan orang nak pingsan, dia puasa, dia sekali buka mulut, orang nak pingsan. Maka Imam Abu Hanifah kata, gosoklah gigi, tak apa, tak makruh. Imam Syafi'i kata makruh, Imam Abu Hanifah kata tak makruh. Imam Abu Hanifah kata, saya guna bahasa utara, Imam Abu Hanifah kata, tera busuk pun Allah sayang, Allah anggap lebih harum dari kasturi. Bukan Allah tak tahu, memang busuk lah, tapi Allah terima. Allah tak apalah, busuk pun di sisi Allah, Allah kira lebih harum daripada kasturi. Kalau wangi lagi lah, busuk pun Allah sayang, wangi lagi Allah sayang. Jadi Imam Abu Hanifah suruh gosok gigi, tak makruh. Ini khilaf dalam memahami hadis. Hadis yang sama, wajhatun nazar, cara pandang hadis itu berbeza. Baik. Siwak sangat dituntut pada keadaan berikut. Setiap kali hendak solat. Membaca setiap kali berwuduk. Gigi kuning, tu lagi lah gosok lagi gigi. Bangun dari tidur. Masuk ke dalam rumah. Berubah bau mulut kerana makan makanan yang berbau busuk. Dan mulut berbau kerana tidak makan. Tak makan pun bau. Makan pun bau juga. Jadi sunat gosok gigi lepas makan. Yang paling kuat sekali dalil ni ialah gosok gigi setiap kali nak salat. Kita tengok hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau tidak kerana bimbang berlaku kesusahan ke atas umatku, sudah tentu aku perintahkan mereka, perintah wajib, bersugi setiap kali hendak solat. Nabi hampir-hampir nak wajibkan gosok gigi. Nak semayang, gosok gigi. Semayang 5 waktu, 5 kali gosok gigi. Termasuk semayang sunat. Nak solat, nak takbiratul ihram tu, sugi dulu. Nak takbiratul ihram, sugi dulu. Sugi sikit, baru kita Allahu Akbar. Nabi kata, kalau tak jadi satu kesusahan, aku ingin perintah wajib bersiwak sebelum solat. Dalam riwayat Imam Ahmad, ma'a kulli wudu, bersama setiap kali berwudu. Tiap-tiap kali berwudu, basuh pergelangan tangan, nak kumuk, sugi dulu. Kenapa Nabi hampir-hampir nak wajibkan, tapi Nabi tak wajibkan, takut menyusahkan kita, kerana solat yang kita dahului dengan gosok gigi. Kita berwuduk. Tu wuduk paling baik di rumah, sebab di rumah ada bergigi. Sekarang kita duduk di rumah, pastikan setiap kali kita berwuduk, gosoklah sikit gigi tu. Tak payah berubat gigi pun tak apa, gosok. Lepas tu kita kumuk, kita bilas mulut kita, bersihkan mulut. Dia ada rahasia dia. Rahasia dia, solat 2 rakaat dengan bersugi, pahalanya lebih besar daripada 70 rakaat tanpa sugi. Kita solat 2 rakaat, kita solat 2 rakaat dengan kita bersugi, kita gosok gigi, pahalanya di sisi Allah, 2 rakaat tu, di sisi Allah dia ada gandaan rakaat. Rakaatan bisiwak, 2 rakaat dengan sugi, afdal, lebih baik min 70 rakaat, dari 70 rakaat bila siwak tanpa gosok gigi. Jadi kalau 2 rakaat tu kita dapat 70 rakaat. 4 rakaat kita dapat 140 rakaat. Macam tu. Ustaz, bersiwak samakah pahala dengan gosok gigi? Ya, sama. Tapi kalau guna kayu arak yang Nabi guna, kita niat nak tiru Nabi, buruh gigi pun kita guna, ubat gigi pun kita guna. Di samping tu nak solat, kita letak dalam poket kita sugi sikit je, sebab mulut kita ni bukan kotor, selalu sugi. Kalau guna kayu arak, niat nak contoh Nabi tu, dia ada pahala lebih lagi lah. Pahala lebih lagi. Jadi biasakan bersugi setiap kali nak solat, terutamanya ketika berwudu.
solat kita diganda-gandakan rakaatnya. Sebab kita tak ada peluang nak pergi ke Mekah buat umrah. Umrah di Masjidil Haram, di Tanah Haram Mekah, di Masjid Nabawi, itu gandaan kerana tempat. Tempatnya Tanah Haram Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Allah gandakan rakaat solat kita kerana tempat mulia. Di Al-Aqsa ada gandaannya 500 kali ganda. Di Malaysia, gandaannya dengan usaha kita. Kita usaha solat berjemaah, ada gandaannya. Kita usaha sebelum solat, kita bersugi, Allah menggandakan rakaat. Buat sikit, dapat pahala banyak. Jadi takat tu dulu, esok kita sambung lagi tajuk siwak ini. Dalil Rasulullah bila bangun tidur, memang kita pun doa amal, bangun tidur, gosok gigi. Nak tidur, gosok gigi. Nak masuk rumah, Nabi pergi solat, balik nak masuk rumah, Nabi akan gosok gigi, bagi salam kepada ahli keluarga, kemudian baru melangkah masuk. Begitu. Jadi takat ni dulu, esok kita sambung lagi membaca muka surat 15 dan 16 esok pagi insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya tuan-tuan yang mengikuti live setiap pagi ini bersama saya. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita seperti mana kita bersama-sama, walaupun saya duduk di sini, tuan-tuan duduk di rumah, di tempat masing-masing. Allah kumpulkan kita nanti dalam syurga bersama-sama insya-Allah. Tolong kongsikan video mana-mana majlis ilmu yang bermanfaat, share kepada kawan-kawan kita untuk mereka juga tumpang mengamalkan ilmu yang dipelajari insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.